Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari tentang ilmu Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, barisan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Salak Tinggi, para asatizah ilmuwan, kepimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang ruang, kaki yang mempunyai tenaga untuk berdiri, tangan yang kuat untuk mengangkat takbir, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tuntutan Allah yang paling utama. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara pertama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Maka kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita menunaikan salat dengan cara dan bentuk yang terbaik. Walaupun di sana ada hukum-hukum fiqh, hukum-hukum fiqh yang meletakkan asas rukun solat itu sah ataupun tidak. Ya. Dari sudut hukum fiqh ni dia letak kaedah asas sesuatu ibadat itu sah ataupun tidak. Tapi dalam agama ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Arba'in Nawawi yang kedua, yang membentuk agama ataupun syariat Islam itu bukan semata-mata fiqh, bukan semata-mata fiqh, tapi yang membentuk agama Islam tu, yang menyempurnakan agama itu, terbahagi kepada tiga. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Ilmu yang mencantikkan ibadah kita, ilmu yang mencantikkan pegangan akidah kita. Kerana itu, orang yang menjaga tasawuf ataupun akhlak, yang berusaha sedaya upaya mencantikkan ibadah dia, kehidupan dia. Antara istilah yang bahkan Nabi SAW sebut, bahkan disebut istilah-istilah tu dalam beberapa hadis sebagai orang yang wara'. Wara' ni bukannya pakai serban jalan tunduk, bukannya pakai jubah putih, pegang kayu sugi, pegang tasbih ke hulu kemari. Tapi wara' ini, kalau kita tengok tafsiran yang sebenar daripada ulama, wara' ini adalah cuba sedaya upaya menjauhi perkara yang syubhah, perkara yang tak pasti. Wara', ya. Wara' ni bukan hanya dalam fiqh, tapi juga ada dalam pemikiran. Dalam pemikiran, dalam pegangan Islam kita, kita meyakini bahawasanya agama kita ni membentuk kehidupan kita ketika mana kita hidup, sebelum kita hidup dan selepas kita mati. Agama kita dah membincangkan ataupun dah cerita dah bab-bab sebelum kita hidup. Kita dalam perut pun kan, dah ada hukum-hukum hakam berkaitan dengan bayi ada dalam perut.
apatah lagi selepas mati diuruskan dan sebagainya, lengkap. Maka kita apabila solat, kita mencantikkan walaupun daripada sudut fik ni kan, solat ni cukup ringkas kan, cukup ringkas. Kalau kita belajar solat ni, dia ada rukun qauli, dia ada rukun fi'li, dia ada rukun qalbi ya. Sebahagian tambah ada rukun maknawi. Kalau kita tengok orang yang solat ni nak jadi sah macam mana nak jadi sah tu cukup niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, lepas tu rukuk, sujud. Lepas dia baca Fatihah tu diam je, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, dia diam je, tak baca apa-apa. Sampailah tayat akhir, dia diam je, tayat akhir pun dia baca. Sah solat dia. Kenapa? Kerana dalam rukuk dan sujud itu bacaan-bacaan yang kita baca tu bukan bersifat rukun. Bukan bersifat rukun. Kalau kita diam pun sah solat kan? Tapi tidaklah berpegang dengan apa yang Nabi ajar. Cuma ulama kata dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Sebab tu kalau kita ada kenalan-kenalan, contohnya yang baru masuk Islam ya? Baru masuk Islam, kita panggil istilah Malaysia ni mu'allaf lah. Mu'allaf ni terma yang digunakan dalam jabatan agama sekalipun. Orang baru masuk Islam, mu'allaf kan? Sedangkan sebenarnya istilah mu'allaf ni kalau ikut tepatnya adalah orang yang belum masuk Islam pun tapi dijinakkan supaya kenal dengan Islam pun dipanggil mu'allaf. Kerana kalimah mu'allaf tu maksudnya yang dilembutkan ataupun yang dijinakkan kan, diajak untuk masuk dalam Islam. Al-mu'allafatu qulubuhum kan, orang yang dia mu'allaf. Jadi kalau contohlah kadang-kadang wasilah ataupun jalan dakwah ni bukan semata-mata dengan pejabat agama. Kadang-kadang kita bekerja dengan orang yang bukan Islam dan dia nak kenal kepada Islam. Dan saya yakin tuan-tuan mungkin banyak dalam ni yang ramai kawan-kawan yang bukan Islam, yang kadang-kadang mungkin dia cerita tentang minat dia tentang Islam. Dan satu hari contohnya dia kena belajar tentang solat. Jangan kita paksa dia dengan lidahnya yang mungkin pelat Cina ataupun pelat India, kita paksa dia menyebut ataupun menghafal ayat-ayat yang mungkin bagi dia susah. Bagi dia yang rukun dulu. You buat rukuk, you jangan baca. Tak payah baca pun tak apa, rukuk je. Rukuk yang penting tamakninah kan? Rukuk yang penting tamakninah. Rukuk, tamakninah, tak baca apa-apa tak apa, i'tidal. Tak takbir pun tak apa, tak payah Allahu Akbar pun tak apa kan? Kerana semua itu adalah sunat untuk tujuan memudahkan orang yang baru masuk Islam. Tapi kita ni sebagai orang yang dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan sebagainya yang menganut agama Islam, kalaulah daripada umur kita 10 tahun dengan umur kita 40 tahun, solat kita sama daripada dulu 10 tahun. Penghayatan kita kepada agama, penghayatan kita setiap kali solat tu adalah sama. Maka perlu lagi kita untuk muhasabah sama-sama kan? Paling penting yang mungkin kita hari ini kurang adalah kita menghayati bacaan-bacaan dalam solat kan? Kalau kita dah hafal dah bacaan dalam solat semua tu, cuba tambah sikit menghayati kan? Supaya bila kita hayati itu baru bertambah khusyuk kita dalam solat, mempercantikkan solat. Nabi ajar mempercantikkan solat, antaranya wuduk tu kasih elok kan? Wuduk tu kasih elok, bukan sahaja 3 kali tapi lebihkan. Kerana apa? Kerana Nabi kata anggota-anggota wuduk tu pada hari kiamat, Nabi kata akan bercahaya, menunjukkan dia ni orang Islam. Kerana hari kiamat nanti kita ni semua akan dikumpulkan, seluruh umat manusia daripada zaman Nabi Adam akan dikumpulkan kan? Campur orang Islam dengan bukan Islam. Maka Nabi kata orang Islam tanda dia adalah anggota-anggota wuduk dia itu bercahaya. Maka Nabi kata kalau boleh lebihkan, lebihkan. Bukannya basuh sampai lencun kan, itu dah kira membazir pula. Maka kena lebihkan solat. Begitu juga memakai pakaian-pakaian yang bersih kan? Memakai pakaian yang bersih yang selesa kan? Bersih dan selesa. Yang fake ni apa? Yang fake ni cuma letak tak ada najis. Tak ada najis ni boleh berjadi pakaian kita kerja, contohnya kerja buruh tu kan, yang tak kena najis, hanya tanah-tanah, itu pun boleh buat solat. Tapi disebabkan kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni Tuhan
lebih daripada YB, lebih daripada Datuk. Kita nak jumpa Sultan, nak jumpa Datuk pun 2 hari prepare dah gosok baju, ambil lilin kan, ambil lilin, bagi tajam baju semua. Jadi apatah lagi kalau kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita sambung kitab Al-Kabair, karangan Al-Imam Muzahabi rahimahullahu taala. Dosa besar yang ke-20 kata Imam Zahabi rahimahullahu taala adalah az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil, iaitu berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam, ila akhiril ayah. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim untuk tujuan memberi rasuah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik. Jadi ini beberapa hadis yang Nabi SAW menceritakan tentang tajuk zalim. Tajuk zalim. Zalim ni dia ada peringkat dia, kan? Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW. Ulama merumuskan maksud zalim itu adalah antada'a syai'a fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempat dia. Namun peringkat kalau ikut ayat Al-Quran dalam surah Luqman, kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Baik. Kezaliman ni maksudnya apa? Kezaliman ni bila kita sebut kalimah zalim, dia boleh berlaku dengan pelbagai situasi dan pelbagai cara. Zalim ni biasanya dia melibatkan hak kita dengan hak makhluk lain. Sama ada makhluk itu adalah manusia ataupun binatang. Zalim. Zalim ni lawan dia apa? Lawan dia adil. Dalam Al-Quran Allah guna kalimah adil. Allah juga guna kalimah al-qist. Al-qistun. Al-qistu tu maksud dia adil. Al-muqsitin, orang yang adil. Al-muqsitun, orang yang adil. Jadi lawan ni adalah adil. Adil ni maksudnya apa? Adil tu letak sesuatu perkara ikut pada tempat dia. Adakah adil ini persoalan? Kan? Adakah adil ini maksudnya bagi sama rata? Tak betul. Kan? Adakah adil ni maksudnya bagi sama rata? Tak betul. Tak semestinya bagi sama rata. Adil kita kepada anak-anak kita, kalau buat makanan mungkin kita bagi sama rata. Semua dapat aiskrim seorang satu, semua dapat contohnya coklat seorang satu. Adil, betul. Tapi kalau dalam bab baju, adil kita adalah anak perempuan kita bagi baju perempuan, anak lelaki kita bagi baju lelaki. Bukannya anak lelaki pun kita bagi baju perempuan, anak perempuan pun kita bagi baju perempuan. Jadi kalau kita kata adil itu semata-mata bagi sama rata, itu tak betul. Maka adil ini adalah apa? Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Nabi kata, az-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalimah az-zulmu, zulmun. Zulmun ni dia dekat dengan kalimah zulum. Zulum ni maksudnya gelap, zulmun maksudnya zalim. Dia ubah dekat baris lam je.
Baris lam tu kalau baris dhammah dia jadi gelap, tapi kalau dia baris sukun dia jadi zalim. Jadi dekat lah. Jadi ada beberapa kalimah yang bahasa Arab ni dia dekat. Sebab tu kalau orang ngaji bahasa Arab, antara respon ngaji bahasa Arab ni susah sebab tu lah. Kalimah bahasa Arab ni tulisannya sama, baca lain berubah makna. Baca satu baris lain berubah makna. Kan? Lelaki contohnya dalam lelaki bahasa Arab rajul. Ra jim lam, rajulun, lelaki. Kan? Kaki rijlun. Balik bawah pula rijlun, kaki. Perempuan tak tahulah, mungkin ada kaitan ada kaitan antara lelaki dengan kaki, tak tahulah kan. Mungkin orang yang mula dulu manusia yang bercakap bahasa Arab tu mungkin nampak kekuatan lelaki tu adalah pada kaki, mungkin, tak tahu. Maka sama dia punya sebab, wallahu alam. Menariknya adalah perempuan dalam bahasa Arab mar'ah. Mar'ah, mim ra alif hamzah ta mabutah, mar'ah. Cermin mir'ah, balik bawah, cermin. Mungkin juga ada kaitan, perempuan ni suka dengan cermin, wallahu alam, tak tahu. Tapi tu menariknya bahasa Arab berubah. Jadi sebab tu kena baca betul-betul. Baca betul-betul. Kalau membaca bacaan rukun dalam solat yang mengubah makna, maka tak sah solat. Allazina an'amta alaihim, kan? Sesungguhnya jalan yang kami minta adalah jalan yang engkau bagi nikmat. An'amta alaihim, dia baca allazina an'amtu alaihim, tak jadi tu. Jalan yang kami minta adalah jalan yang aku bagi nikmat. An'amtu. Berubah maksud, maka batal solat. Baru-baru ni ada orang viral satu video, dia bagi ayat, dia kata, tuan-tuan, bacaan rukun dalam solat tuan-tuan baca tak sah. Contohnya tuan-tuan baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Patutnya kena baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kena dua harakat sekurang-kurangnya. Dia pun kata lillah, maka tak sah solat. Jawapan dia tak betul. Sebab apa? Sebab lillah dengan lillah tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Kerana lahan ataupun kesalahan dalam bacaan ni, dia ada lahnul jali dengan lahnul khafi. Kesalahan yang besar ataupun jelas dan kesalahan yang ringan. Jadi kalau tuan-tuan baca, sah solat. Tapi tak cantik lah. Kerana lillah itu, kalimah Allah ni dia ada mat. Dia ada alif kecil walaupun tak ditulis. Dia memang banyak kalimah-kalimah Al-Quran ni kadang-kadang huruf tu dia tak tulis tapi dia ada. Ada juga yang dia tulis tapi dia tak ada. Ada juga dia tulis tapi kita tak boleh baca. Kita jangan baca. Contohnya kalimah ulaika, kan ada waw kan. Kita tak boleh baca ulaika, tak boleh. Tulis tapi tak boleh bunyikan waw tu, tak boleh mat kan. Kita kena baca ulaika. Jadi itu memang dalam bahasa dia belajar benda tu. Ada huruf ni dia tak tulis tapi kena baca. Allah contohnya. Zalika ada alif. Ada huruf pula dia tak tulis, dia tak tulis tapi kena baca. Ada huruf dia tulis tapi tak boleh baca. Macam tu. Unik lah, bahasa Arab ni memang unik. Macam tu lah. Jadi balik kepada tadi. Panjang jauh ni. Jadi kezaliman dalam agama kita adalah zalim yang sangat jelas, dan zalim ni sama ada kepada manusia ataupun kepada haiwan lain ataupun makhluk lain. Itu juga disebut sebagai zalim. Baik. Namun begitu, zalim ni sama ada kita memberikan kemudaratan kepada makhluk lain ataupun kepada manusia lain. Sama ada kemudaratan itu dia macam-macam bentuk. Kemudaratan tu boleh jadi berbentuk fizikal, kita pukul orang, ataupun kita pukul isteri contohnya kan. Pukul isteri haram, tapi ada waktu dia diharuskan. Membunuh haiwan hukumnya haram, tapi ada waktu diharuskan. Bahkan ada sebahagian hukum sifat dia sunat. Contohnya membunuh cicak kan, membunuh cicak.
Membunuh cicak ni kata Nabi SAW, pukulan pertama tu kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu pukul 2 kali supaya dia mati, dia mengurangkan pahala kamu. Pukul lagi 3 kali untuk kasih dia mati, makin berkurang pahala. Jadi ada sifat ihsan dalam membunuh. Bunuh ni kena terus mati. Kena terus mati. Macam tu juga kalau kita tangkap tikus kan. Kita tangkap tikus. Tikus ni kalau nak mati kan macam mana? Ada orang dia gendam. Dia geli nak mati kan tu. Dia gendam. Dia gendam ni pun sebenarnya tak boleh. Sebab gendam ni dianggap sebagai menyeksa. Kena carilah secara, kena pukul. Kena pukul ke, kena sembelih macam payah pula kan. Pukul lah, bagi dia mati terus. Kan? Bagi racun boleh ke? Boleh. Bagi racun tak ada masalah. Itu kerana apa? Kerana kita asalnya hukumnya haram membunuh haiwan lain, tapi ada ketika diharuskan. Antaranya adalah membunuh haiwan yang memberikan mudarat kepada kita. Tikus ni dia haiwan yang merosakkan, dia bagi mudarat. Boleh buat penyakit, kan? Penyakit dia bukan boleh buat main. Penyakit tu sampai boleh mati. Sampai boleh mati kan? Penyakit kencing tikus sama kan? Dulu viral dekat, tak tahulah sekarang. Dulu viral dekat Sungai Congkak. Kan? Orang buang sampah apa semua, biasalah. Begitu juga dengan manusia. Dengan manusia ni, sifat zalim kepada manusia antaranya disebutkan dalam bab ni ialah kita ambil harta orang. Ambil harta orang. Sama ada ambil harta orang itu secara senyap-senyap ataupun secara terang-terangan. Kan? Senyap-senyap hari ni lah. Senang kita kena scam contohnya. Scam. Sekarang ni antara scam yang paling banyak adalah scam pekerjaan. Scam pekerjaan. Jadi kerja saya ni, cerita sikit. Kerja saya ni antaranya adalah yang saya kerja ni adalah tugas dia adalah untuk menapis kandungan-kandungan dalam internet. Jadi ada satu baru-baru ni ada seorang ahli jemaah Masjid Kampung Salak Tinggi. Dia mesej saya. Dia tanya, Ustaz, saya ada kerja sekian. Dia ceritalah kerja tu. Saya cakap awal-awal, kerja tu scam. Kerja tu scam. Macam mana kerja dia? Kerja dia adalah untuk menaikkan review. Ni ramai orang tak tahu sebenarnya. Saya tak pasti orang tak tahu tu mungkin sebab kita tak baca berita polis ke kan. Ataupun tapi memang ramai kena. Sebab masyarakat hari ni dia nak sangat duit. Jadi dia memang, cara orang scam ni adalah dia main emosi kita. Emosi kita tengah tak ada duit. Tengok pula anak bini tak makan. Kan? Yuran bil air, bil api tertunggak. Memang susah. Jadi orang main emosi. Jadi dia tunjukkan iklan-iklan yang kadang-kadang boleh tengok tu, kan? Tugas dia apa antaranya scam ni? Tugas dia, kerja dia adalah kita kena bagi review. Bagi good review pada company-company. Ikutlah kadang-kadang platform dia suruh bagi review dalam Google Map. Budak-budak sekarang lah, macam saya lah. Macam saya ni kadang-kadang saya nak cari kedai makan, kan? Bahasa tak elok dia seakan-akan kita beriman dengan Google Map tu. Google Map kata 5 bintang. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Ni masa ramai review bagus ni. Kan? Padahal hari ni dah ada khidmat ataupun servis untuk upah orang supaya review. Tapi scammer ni dia macam tu lah. Dia buka iklan, kerja mudah. Bagi review, nanti dia bagi link, kan? Review kawasan ni, Google Map. Kadang-kadang ada Google Map, kadang-kadang ada YouTube, ada yang Shopee kan. Kita kadang-kadang kalau beli barang pun biasanya kita tengok yang banyak dia punya beli kan. Orang banyak beli. Review. Bagi good review. Barang cantik apa semua. Nanti dia bagi RM10, RM15, RM20 dia bagi. Memang dapat. Jadi ada seorang ahli jemaah Masjid Kampung Salak Tinggi ni, saya tahu seorang nama dia, nanti tahu semua kan. Dia cerita dengan saya, dia kata, ni memang dapat ni. Kata, review sini RM20, review sini RM20. Senang je kerja. Memang dapat duit. Memang awal-awal memang dia bagi. Dia bagi lah. Dia bagi cukup 3 hari kan. Kita dah syok ataupun cukup sebulan. Sebenarnya ada secara spesifik dia ada 4 orang yang jumpa saya kes macam ni. Sebab dia mungkin tahu sebab saya kerja bahagian tu. Dia kata dia tak kerja jenis macam ni. Maksudnya kandungan ataupun dia bagi good review. Jadi dia seminggu 2 minggu dia bagi good review. Memang dapat duit. Sampai 200 lebih. Kemudian dia akan bagi satu ayat. Dia kata ini adalah package normal. Ayat dia berkata contoh lah. Kalau nak dapatkan lebih lagi dengan satu good review, boleh dapat contoh RM15, boleh naik RM30. Kan?
kena bayar sekian, satu nilai sekian, RM500, kan? Nanti komisen dia tu akan lagi meningkat. Kita pun dah syok dah dapat kan 2 minggu 200 300 macam tu je. Subscribe okey on. Dan memang naik 30. Dia bagi kita ni dulu. Dia bagi kita leka dulu kan. Dapat dah bayar 500 naik ni. Kawan saya kena sampai, ada seorang kawan saya tu dia tengah PhD. Dia memang banyak buat kerja freelance, naik buat Grab, kerja-kerja macam tu lah. Sampai 6,500. Dia punya package tu sampai 6,500. Maksudnya dah review, bagi good review kat orang apa semua, dekat Google Maps semua, sampai dia kata package yang ni 6,500. Kalau naik satu review boleh sampai RM100. Satu review kerja tak sampai 1 minit. Review klik. Dia kata nasib baik kebetulan masa nak tu memang tak ada duit, dia kata. Memang tak ada duit. Jadi waktu tu lah baru teringat nak tanya orang, waktu tu lah nak jumpa kawan saya ada polis pun saya hubungkan lah. Masa tu sampai kawan saya polis ni dia tugas bahagian scammer. Dia bertugas bahagian scammer duit. Dia scammer ni dia macam-macam jenis juga. Scammer bahagian duit. Dia sampai tanya saya tu, kau ada tak team lead ke ataupun ketua manager ke yang aku boleh berhubung supaya aku boleh maksudnya interface bahagian polis kat situ. Dia macam tu lah ayat dia. Kan? Dia cakap tak tahulah sebab sebenarnya kita ni kerja swasta, dia kalau masuk situ pun nanti akan bergantung kepada pihak berkuasa juga. Lebih kurang sebulan lepas tu barulah ada sekarang ni SKMM pun baru dia masukkan tim polis. Baru masukkan tim polis. Saya kira dalam awal tahun ni tak silap. Kalau tuan-tuan yang kerja polis saya tersilap, minta maaf lah. Tapi baru tu memang ada keluar berita, barulah tim-tim polis ni dah di channelkan lah dengan badan polis diraja. Jadi itu yang berlaku. Jadi scammer ni adalah mencuri, mudah cerita mencuri lah. Ya. Mungkin dia bukan mencuri cara orang bijak, cara orang pandai. Dia scam, dia main emosi kita. Makcik saya kena, dia call, dia kata encik ada saman ni. Ni biasa. Orang kita kadang selalu macam tu. Dia main, dia kata kena ada saman ni kena clear, bayar RM8,000. Kena. Dah bayar RM8,000 baru ni. Yang biasa kalau tuan-tuan biasa pernah kena, saya banyak kali kena, tak kena lah. Tahulah tu scam. Dia cakap dengan kita, encik ada pasal yang tidak dituntut. Ada. Kan? Encik ada berkurusan yang tak dituntut. Sila call sekian-sekian. Kita pun tunggu call. Ya encik ada apa? Dia pula tanya kita. Dia pula tanya, encik ada apa? Kan? Maksudnya scam lah tu. Scam. Kalau kita membocorkan IC kepada scammer, setakat yang saya tahu, pengisian pihak polis kata semata-mata memberikan IC, dia masih tak boleh nak buat apa-apa lagi. Itu yang saya tahulah. Kalau tu silap, minta maaf. Tapi katanya memang setakat IC tu masih awal lagi. Masih peringkat awal, dia masih tak boleh buat apa-apa. Melainkan antaranya akaun bank dan sebagainya lah. Jadi itu nak cerita tentang mencuri. Kalau kita takut-takut bila kita letak tajuk mencuri ni, kita membayangkan orang yang ragut, orang yang pecah masuk rumah dan sebagainya. Jadi ini bukan semata-mata tajuk mencuri yang kita nampak jelas sahaja. Boleh jadi secara senyap, boleh jadi secara terang-terangan. Jadi semua tajuk dalam bab mencuri ni adalah bawah tajuk kezaliman. Semua itu adalah golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena laknat. Ni bukan, dia dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Dosa kecil tu contohnya apa? Rasa suka apabila dengar orang mengumpat. Dosa kecil. Dosa kecil kan? Rasa orang mengumpat je dia rasa nak pasang telinga. Dia tak cakap. Kalau cakap mengumpat dosa besar pula. Jadi dia dengar, dia suka dengar orang mengumpat. Jadi itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar ni Allah laknat. Allah laknat. Jadi bila Allah laknat ni, kalaulah tak kena dekat dunia, maka kena dekat akhirat. Nauzubillah lah kalau Allah tangguhkan, Allah simpan. Dia bila tajuk laknat ni, bila kita cerita tajuk musibah ni bersifat zalim ni, apatah lagi kita ni, kita panggil orang yang dekat dengan masjid, kan? Kita buat ibadah banyak mana sekalipun, tapi dalam masa sama kita buat zalim. Maka Nabi kata orang ni dia muflis. Dia banyak duit, dia banyak harta, dia banyak
tapi sebenarnya hutang dia lagi banyak. Orang muflis ni mungkin boleh nampak banyak duit, nampak macam banyak duit, tapi hutang dia lagi banyak. Maka akhirat nanti kira-kira Allah claim, ni orang ni muflis. Ni tajuk zalim. Sebab tu zalim ni sangat kita takut. Tajuk zalim ni adalah, kalau tuan-tuan kena ingat, tajuk zalim ni adalah tajuk yang sangat kita takut. Sebab apa? Sebab dia menjadikan usaha kita tu sia-sia semua. Sia-sia je, kan? Bangun pagi tahajud bukan senang nak bangun pagi, kan? Kumpul duit nak bagi sedekah bukan senang nak kumpul duit bagi sedekah ke orang, kan? Berjalan kaki, naik motor, isi minyak lagi, kan? Tiba-tiba ngumpat orang, tiba-tiba mencuri contohnya, tiba-tiba buat zalim dekat orang. Maka ni, kan, kalau kita nilai betul-betul, ibaratnya kalau kita cari duit dan kemudian kita hutang banyak-banyak. Buat apa cari duit kalau kita berhutang? Hutang macam melebihi lah. Hutang ni harus, tapi kalau sampai melebihi tanggungjawab tu masalah. Sekecil-kecil perkara. Orang yang umrah ni kan, saya pernah kena 3,000. Tapi panggil-panggil tak ada. Itu mana kan? Betapa di alasan dia, dia sudah tahu sana, dia kata sewa apa tak apa ni kan, apa tu. Telefon kan. Kalau dia sebenarnya dia orang yang umrah ni, imam cerita dia dulu pernah terkena, dia bayar orang umrah tu uruskan, lepas tu batal atau macam mana, duit tu tak dipulangkan. Jadi first kali memang mengurus umrah ni memang bukan tugas yang senang lah. Kawan-kawan saya ramai lah geng umrah, geng mutawif kita panggil lah, geng mutawif. Mengurus umrah ni bukan senang, dan situasi boleh berlaku. Situasi skamer kita letak tepi. Skamer ni memang haram lah. Tapi dalam kes ni adalah dia mengurus, tapi dalam mengurus tu ada technical issue, kan? Technical issue. Contohnya flight ke, contohnya Arab hotel tu scam dia pula ke, macam-macam lah, macam-macam benda boleh jadi technical issue. Jadi sebab tu syarikat ni, kalau dia pegang satu syarikat, dia kena ada polisi yang jelas tentang bayaran balik. Bayaran balik tu kalau berlaku kerugian tu dia kena ada polisi, dan dia kena bagi tahu customer. Itu adalah polisi yang terbaik. Dia kena bagi tahu customer, kalau contoh ni tak jadi, berapa boleh pulang. Sepatutnya macam tu. Dan kita tahu risiko dia. Jadi kalau jelas macam tu, dia tak kira sebagai inilah. Tapi kalau pun kita tak tahu, sebenarnya tanggungjawab dia, disebabkan tak ada polisi tersebut, maka dia kena bayar full lah, dia kena bertanggungjawab. Dia kena bagi tahu dan dia kena bertanggungjawab. Kalau kita percaya kepada dia kawan kita tahu dia ni orang yang amanah, tiba-tiba technical issue tu dia memang tak boleh nak kawal, maka kita ni sunat kita halalkan lah. Tapi kalau kita nak mentahankan hak kita tak dianggap sebagai orang yang melakukan kemungkaran ataupun orang yang berdosa. Kerana hak kita, menuntut hak ni bukan perkara yang kita tak boleh kata orang yang tuntut hak ni dia kedekut, tak boleh. Sebelum ni saya cerita tajuk faraid kan. Hak dia tak nak bagi sama rata, dia kata. Seorang ahli waris dia kata, aku tak nak bagi sama rata, aku nak ikut faraid. Sebab dalam diri dia kalau ikut faraid dapat lebih. Tapi kalau bagi sama rata jadi kurang. Dia pun kata aku nak tuntut hak aku. Orang tu tak dianggap sebagai kedekut ataupun tamak. Kerana itu adalah hak yang Allah letakkan pada dia. Itu masuk hukum. Jadi macam sama macam tu tajuk dia. Jadi kalau dia kena hak kita, mana-mana hak kita memang kena tuntut. Tajuk zalim. Dulu saya dekat Mesir. Saya kat Mesir ni sampai kahwin lah. Sampai kahwin 2018, 2020 balik Malaysia. 2018 dapat anak seorang. Kahwin tu dekat Malaysia lah. Kahwin kat Malaysia, lepas tu pergi sana, dapat anak seorang dekat sana. Jadi kami ni ada persatuan pelajar sana. Persatuan pelajar ni kerja dia, antara tugas saya waktu tu dalam persatuan pelajar tu adalah pegang satu unit, nama dia unit baik Muslim. Unit baik Muslim. Tahu tak unit baik Muslim ni apa dia? Unit baik Muslim ni mudah cerita, unit yang pegang bab-bab berkaitan dengan orang yang nak kahwin. Unit baik Muslim. Setengah universiti sekarang ni dah mula buat unit baik Muslim. Unit baik Muslim ni sebenarnya cerita dia orang tengah untuk menghalalkan usaha kalau mana-mana student dia nak kahwin. Dan tajuk ni dia
ataupun bab ataupun unit ni dia memang tak berapa diceritakan dekat Malaysia. Sebab Malaysia ni kan orang budak-budak sekarang ni dia suka couple. Dia couple, cinta couple haram. Saya cerita couple haram. Adik-adik yang dengar belakang, couple tu haram. Ikhtilat tu haram. Kan? Dia pergi keluar, pergi tengok wayang, makan, kenal-kenal. Kan? Kalau dah ngam, kahwin. Kalau tuan-tuan buat dulu sebelum kahwin ada buat, moga Allah ampunkan dosa. Tapi nak ceritanya benda tu adalah haram. Macam mana cara nak halalkan? Cara nak halalkan adalah kena ada pihak ketiga. Ni saya cerita antara polisi-polisi yang dulu kami buat, polisi lagi, yang kami buat supaya boleh jadi perhubungan tu halal. Antaranya adalah bukan kain kontrak. Macam mana suami kalau kita kat Malaysia, kalau kita berkenan cara Islam, kalau kita berkenan, kita lah tu Haji lah kan. Kalau kita berkenan, kita jumpa siapa? Kita jumpa mak ayah dia. Tapi kalau situ dekat Mesir ni jauh, tak ada mak ayah, ataupun nak bagi tahu mak ayah tu dia segan. Jadi dia guna kita. Ni saya cerita sikit. Kalau nak tuan-tuan ada yang Mesir ni, tanya dah jumpa baik Muslim. Nanti saya cerita sikit dulu. Dia adalah tujuan dia adalah untuk proses ta'aruf tu. Untuk menghalalkan proses ta'aruf tu. Ta'aruf tu maksud berkenal-kenal lah. Jadi dia cara dia ada beberapa cara. Cara dia antaranya adalah dia jumpa dengan wakil umat Muslim, dia akan bagi tahu, "Ustaz, saya kenal lah dengan seorang akhwat ni." Akhwat ni maksudnya perempuan lah. Saya kenal dengan seorang ustazah ni. Saya nak ta'aruf. Dia kata saya nak ta'aruf. Jadi kami akan set satu liqah dekat rumah kami ataupun perjumpaan dekat rumah kami. Mereka akan berjumpa dalam tu. Tapi Malaysia dengan Malaysia lain. Ikutlah kalau, tapi setakat ni saya tak pernah urus orang Arab lah. Tapi biasa je. Kalau tak dia proses mengenal, dia tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Saya tak urus orang kahwin. Saya proses ta'aruf tu. Ta'aruf ni sebenarnya kita tak boleh cakap dengan lelaki, tak boleh cakap perempuan, perempuan tak boleh cakap dengan lelaki dalam perkara yang tidak perlu. Ataupun perkara yang boleh menimbulkan fitnah, tak boleh. Ni kaedah Islam. Jadi macam mana nak kenal? Takkan dia nak ajak perempuan tu keluar pergi makan, kita jumpa. Tak boleh. Benda tu ikhtilat. Dalam Islam sebenarnya ikhtilat haram. Walaupun budaya kita membolehkan, Islam kata haram ikhtilat. Maka kami panggil dia, okey, set pukul sekian-sekian. Kami tak pernah buat perjumpaan waktu malam lah. Sebab malam ni adalah waktu yang tak sesuai. Buat waktu siang. Pukul 2 petang lepas Zuhur kumpul rumah kami. Dia pun datang, perempuan tu pun datang. Ta'aruf, sembang. Nak tanya apa? Ayah kerja mana? Ada berapa adik-beradik? Suka makan apa? Boleh, waktu tu boleh. Sebab apa? Sebab waktu tu suasana menimbulkan fitnah itu tidak berlaku. Bincang. Dia pun kata, habis tu kami akan cakap, okey, kami punya etika adalah minat tak nak kahwin? Tanya tu lah, minat tak nak kahwin? Maknanya ada orang yang ketiga lah. Orang ketiga, orang tengah. Saya baru tanya. Dapat duit ke orang tengah? Tak dapat. Setahun belajar ni memang fisabilillah lah ni. Itu tugas saya dulu. Sampai sekarang pun kadang ada orang lagi kan, cari nak minta tolong pasang-pasangkan. Jadi kita buat tu sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia situasi dia adalah dia segan dengan mak ayah dia. Ataupun dia tahu mak ayah dia dah warning awal-awal sebelum pergi Mesir. Kau pergi Mesir, kau jangan cari contoh kan. Dah warning. Jadi dia mesti nak kahwin ni, mana boleh tantuk ready over kan. Mestilah ada proses kenal dulu. Jadi dia guna unit ni lah. Kenal apa semua. Dia cakap, okey, lepas 2 minggu bincang, nak teruskan atau tak. Teruskan ni maksudnya boleh jadi teruskan taruh kan, teruskan kenal mengenal. Lepas tu dia pun tanya. Lepas tu kami akan cakap, okey, kalau masing-masing setuju nak teruskan, kita akan buat grup. Kita buat grup WhatsApp. Saya, isteri saya, pasangan lelaki yang minat tu, pasangan perempuan yang minat tu, buat grup. Mana-mana komunikasi antara kamu berdua hendaklah melalui grup tu. Kan? Itu macam, woi, ini syadid betul. Dahsyat betul. Sebab apa? Sebab kita cakap itu bukanlah kita kata buat grup lelaki perempuan ni wajib. Bukan itu hukum dia. Hukum dia adalah dengan cara ada orang tengah ataupun orang ketiga yang memantau tu, dia mengelak seseorang tu daripada melakukan ataupun bercakap perkara-perkara yang melahirkan fitnah ataupun syahwat sangka ataupun syahwat.
Sebab tu kalau kita paling mudah saya bagi tahu kat student dulu, paling mudah nak tengok kita ni ada ikhtilat ataupun kita ada pergaulan yang tidak syar'i antara lelaki dengan perempuan adalah mesej kita dengan perempuan tu kita boleh tunjuk kat orang. Saya cakap kat student lah, boleh tunjuk kat orang tanpa ada rasa segan. Kalau kita segan nak tunjuk kat orang, sebab apa? Kalau orang tengok ni, engkau ni lain macam ni, kan? Ya, itu maksudnya sebenarnya kita telah melakukan ikhtilat. Dia menikah kat Malaysia lah. Dia menikah tu semua kami tolong proses. Kalau menikah kat Mesir pun proses tu kita hantar ke kedutaan semualah. Tapi ceritanya kerja dululah. Kerja dulu. Ini pada Ustaz Indonesia. Sekarang saya tak buat dah. Tuan-tuan kalau ada jangan cari saya. Tak larat dah. Jadi tuan-tuan sebagai mak ayah buatlah. Tanggungjawabnya sama je. Tanggungjawab sama je. Kan? Kalau nak kenal lelaki yang kenal, perempuan yang nak kenal, mestilah kenal melalui cara yang syar'i. Cara yang syar'i. Kalau nak mesej lelaki dengan perempuan sekalipun, pastikan mesej itu adalah mesej-mesej yang tidak menimbulkan fitnah. Indikator dia adalah boleh tunjuk kat orang ke tak? Itu je. Kalau kita malu tunjuk kat orang, kita tengok kalau orang tengok ni mesej biasa je. Kan? Tapi kalau kita ada boleh beli emoji pun boleh beli kan. Emoji orang sekarang buat pakai emoji macam-macam tu adalah boleh menimbulkan fitnah. Itu antara indikator seseorang tu melakukan ikhtilat. Dan ikhtilat ni adalah haram lah. Ikhtilat ni haram. Ikhtilat pun haram, betul lagi buat konsert kan, percampuran lelaki dan perempuan dan sebagainya. Okey. Azan 1 minit lagi. Okey. Saya nak sambung lagi sikit lagi. Jadi lepas azan nanti sambung sikit lagi insya-Allah. Anak tu nak masuk ke mana cik, nak masuk anak ni nak balik. Kena mohon pun antara betul-betul ni kedutaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kenapa saya cerita tu? Panjang saya cerita tu sebab antara perkara yang saya cakap, kan? Sebab ada antara student ni, bila dia tahu ada satu unit baik Muslim, UBM, dia bila tahu dia ada unit baik Muslim ni, dia jenis suka test-test. Test-test payah juga. Maksudnya dia test tapi dia tak ada niat nak kahwin. Dia saja je, kan? Jadi saya cakap, kita akan cakap jangan buat macam tu, sebab kita kadang-kadang boleh jadi memberi harapan kepada orang lain, dan itu juga adalah antara bentuk kezaliman, kan? Dia sengaja, ya? Dia cari semua orang dia, saya nak kenal ni, saya nak kenal ni, saya nak kenal ni, semua dia nak kenal. Ataupun dia pasang dua, kan? Tunang dalam Islam ni haram pasang dua. Nabi kata la khitbata ala khitbati akhihi. Tidak ada tunang atas tunang orang lain. Tunang ni maksudnya apa? Tunang ni adalah ikatan sebelum perkahwinan. Tunang ni tak semestinya kena ada majlis. Tunang ni tak semestinya kena ada cincin. Tunang ni boleh jadi dengan likok UBM. Orang si A, lelaki kata kat perempuan, aku target nak kahwin dengan kau. Ayatnya bukan macam tu lah. Itu dah kira tunang. Itu pun dah kira tunang. Jadi kalau tak payah tanda-tanda. Kerana tunang ni dia masuk dalam tajuk wa'dun. Nikah dia akad. Tunang wa'dun, ataupun wa'dun ni janji. Janji. Tapi antara akad dengan wa'dun, antara nikah dengan tunang, lebih elok membatalkan tunang daripada membatalkan nikah. Sebab tu proses bertunang ni, kalau nampak perkara yang tak patut, ataupun mendengar daripada orang yang dipercayai bahawasanya pasangan ni pasangan yang tak elok, kan? Dia tak berdosa membatalkan ikatan pertunangan tersebut. Dalam bab ni sebahagian ulama kata boleh mengumpat. Kan? Bahkan Nabi SAW ada seorang sahabiah tanya kepada Nabi SAW nak kahwin dengan fulan bin fulan, seorang sahabat. Maka Nabi kata, kau jangan kahwin dengan dia ni sebab dia ni seorang pemukul, suka pukul orang. Nabi kata macam tu. Maksudnya apa? Boleh dalam sesuatu perkara dalam bab tu mengumpat yang dibenarkan, kan? Ada orang dia tanya kat saya, macam mana pula Ustaz? Dia ni tunang dengan seorang ni lelaki, dan saya tahu lelaki ni gay. Kata, boleh tak saya bagi tahu? Boleh. Jawapan dia boleh. Tapi kalau dah kahwin, tak boleh. Kena ubat. Penyakit suka pada lelaki ataupun suka sesama jantina ni, dia kena ubat. Dia kena ubat. Tapi kalau dengan sebab tu dia ingin membatalkan, maka tidak ada masalah. Perkara tu adalah sebagaimana hadis Nabi tadi, dia adalah satu perkara yang boleh membatalkan ikatan pertunangan. Itu adalah lebih kecil. Sebab Nabi kata abghadul halal indallah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq, penceraian. Baik. Saya cerita tadi. Jadi zalim ni adalah kita meletakkan harapan kepada orang pun kezaliman. Jadi kalau kezaliman ni, bila kita buat sesuatu benda zalim, dan zalim ni adalah perkara yang Allah laknat, maka kita ni kalau sebelum kahwin pun kita dah buat kezaliman kepada orang, apatah lagi ketika mana kita lepas kahwin. Tu perkara yang selalu saya pesan lah. Kalau kita ni zalim kepada orang, sedangkan kita ni tahu bahawasanya Allah lah yang mengatur kehidupan kita, maka Allah boleh hantar musibah kepada kita bila-bila masa saja. Maka waktu tu bila kita ingat perkara tu, kita akan berhenti daripada melakukan kezaliman. Yang tu macam tu zalim dia. Bila kita berkawan dengan orang lain, tunang orang lain, pasang dua. Kahwin, kawan, tunang boleh, tapi tunang dua orang. Dia tunang orang ni, lepas tu dalam masa sama lain-lain tu dia pergi dengan jumpa dengan contohnya unit UBM yang lain tu, dia pasang orang lain pula. Contoh kata, tak boleh. Zalim. Tak boleh khitbah, tak boleh. Khitbah ni tunang, tak boleh tunang dua sebab dia melibatkan kezaliman. Tak boleh. Saya dulu Ustaz, saya sebelum kahwin kawan dengan orang lain, tunang orang lain, kahwin pun orang lain. Kalau tu kawan dengan orang lain, tunang dengan orang lain, dalam masa yang sama, itu zalim.
Tapi kalau kawan dengan orang lain kan, tapi tunang dengan orang lain, tunang ni memang tak boleh bagi tahu orang. Jadi tak apalah. Kawan tu lah nak kena tengok. Kawan tu macam mana dan sebagainya. Okey. Baik, masuk tajuk zalim tadi. Surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, sebesar biji sawi. Kemudian ada sebuah hadis, hadis yang boleh diterima riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Ni hadisnya. Maksudnya orang tu dia berkemampuan untuk bayar hutang, tapi dia sengaja tak nak bayar, dia melewat-lewatkan tempoh dia, maka itu juga adalah Nabi kata satu bentuk kezaliman. Berlainan kalau orang tu buat loan. Buat loan lain pula cerita dia kan. Ni saya ada duit ni, nak buat full settlement ke tak kan. Jadi itu adalah hak masing-masing. Hak masing-masing. Itu bukannya kalau tak buat full settlement ni zalim, tak kan. Sebab kita dah ada perjanjian. Lain bab dia. Kalau kita berhutang dengan orang, kita cakap dengan dia, aku bayar kat kau bulan 8 kan. Sebelum sampai bulan 8 tu, contoh sekarang bulan 12, bulan 8 tahun depan, sebelum nanti bulan 8 aku bayar. Dalam tempoh bulan 8 tu kita ada duit tapi sengaja tak nak bayar, tak mengapa lagi. Tapi apabila lepas tempoh, kita dah ada duit dan kita tak nak bayar, itu adalah satu bentuk kezaliman. Kezaliman. Tak kisahlah, hari ni sekarang ni budak-budak ada viral kan, dia tagline dia, pinjam dulu 100 dia kata kan, pinjam dulu 100. Jadi itu adalah satu bentuk kezaliman. Jadi kalau tuan-tuan ada berhutang, sila langsaikan hutang tersebut kerana itu adalah bentuk kezaliman. Baik, last 4 minit. Baik. Makan benda yang haram, hukumnya adalah haram. Makan hukumnya adalah haram. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu lahmin nabata min suhtin ataupun nabata min haram. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, fannaru aula bih, maka neraka adalah tempat yang layak untuk dia. Nauzubillah min zalik. Jadi haram. Haram ni boleh jadi, haram ni jenis dia ada dua jenis. Haram ni ada dua jenis. Pertama, haram li zatihi. Haram li zatihi. Maksudnya perkara tu memang secara zat dia haram. Yang kedua, haram li ghairihi. Ataupun setengah kitab fiqh dia menggunakan istilah haram li kasbih. Haram li kasbih. Maksud samalah haram li ghairihi. Maksudnya bukan zat dia haram. Contoh haram yang zat dia haram adalah contohnya khinzir, babi lah. Babi haram, memang haram. Harta curi haram. Kan? Harta yang curi memang, ataupun najis kan? Najis haram. Tapi haram yang disebabkan li ghairihi ni maksudnya zat satu benda tu halal tapi cara untuk mendapatkan tu haram. Tu li ghairihi namanya. Kan? Boleh jadi orang ni dapat gaji, tapi gaji macam semalam kan Ustaz Asraf cakap. Boleh jadi dia dapat gaji, tapi gaji tu adalah dapat daripada hasil dia sambil lewa contohnya. Kan? Boleh ke Ustaz sebenarnya kita ni bila kerja, kita rehat luar daripada waktu kerja? Kan? Adakah bila kita rehat luar daripada waktu kerja tu automatik tak berkat? Tu jawapan dia adalah kena tengok kerja dia macam mana. Cara mudah dia nak detect adalah kerja tu dah settle dan kita rehat. Boleh, tak masalah. Sebab kita dibayar oleh majikan untuk buat satu kerja. Tapi kalau kerja tu tak ada, kan, maka kita boleh, kita panggil apa? Waktu kendiri, boleh buat, tak ada masalah. Tapi kalau waktu tu adalah waktu untuk bekerja, kita sepatutnya melakukan kerja tersebut dan kita skip, kan? Ataupun rehat daripada 1 jam jadi 1.5 jam jadi 2 jam, maka itulah yang perlu dipertikaikan, dan perlu kita fikirkan tentang keberkatan perkara tersebut. Okay, last sikit lagi, 1 minit lagi. Apabila sesuatu perkara tu haram secara zat, maksudnya babi, najis, maka haram juga berjual beli dengan perkara tersebut. Haram berjual beli. Bahkan sebahagian mengatakan tidak sah akad tersebut. Contohnya babi haram, jual beli babi haram. Baik, soalan muncul,
Macam mana pula dengan najis ataupun tahi? Orang sekarang ni beli tahi untuk buat baja. Jadi najis tu adalah haram dizatihi, maka berjual beli pun haram. Jadi apa itu macam mana sekarang ni orang buat? Maka berlaku khilaf, perkara ini berlaku khilaf. Sebagian ulama kata haram juga. Kan? Tak boleh kita jual najis, tak boleh. Sebab benda tu najis tu adalah haram untuk dijual beli. Sebahagian ulama antaranya mazhab Hanafi, bahkan ada satu pendapat daripada mazhab Syafi'i bagi tahu boleh. Tapi akad waktu tu bukan akad jual beli. Ada dia punya apa, terma dan akad, ada lafaz ijab qabul dia yang kena sebut. Kalau nanti tuan-tuan carilah dekat laman web Mufti pun banyak tulis tajuk dia. Jadi maksudnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i boleh mengharuskan dengan syarat. Begitu juga tajuk, contohnya orang bincang tajuk jual beli kucing. Jual beli kucing. Jual beli kucing ni memang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'al kalbi wat tanur. Tak boleh jual beli anjing dengan kucing. Kucing tak boleh jual beli. Tapi sebahagian ulama dia mentakwilkan hadis tersebut dan kata itu adalah pada fasa awal Islam. Tapi lepas itu dibolehkan. Kalau kita tengok laman web mufti-mufti kita di Malaysia, kebanyakan mengatakan hukumnya makruh. Setelah meneliti dalil-dalil, hukum dia makruh. Jadi kucing ni makruh sahaja. Baru ni viral isu bulu kucing dekat baju waktu solat. Kan? Bulu kucing, memang mazhab Syafi'i bulu kucing kalau ada dekat baju, bulu kucing tu dianggap sebagai najis. So macam mana? Ada orang ni beli kucing kan, bulu kucing tu dianggap sebagai, sebab bulu ni dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai salah satu anggota badan. Anggota badan ni apabila dia terputus, maka dia adalah bangkai. Kan, jari putus contohnya kan, lembu contohnya, kepala kan. Kalau sembelih elok tak apalah, maksudnya bangkai, dia jadi hukum bangkai. Kucing, bulu tu adalah sebahagian daripada badan dia, maka bahagian anggota badan yang terputus dianggap sebagai bangkai. Bangkai najis, kena dekat solat, maka tak sah. Viral orang cakap takkan kucing pun ni. Jadi jawapan dia adalah, ulama kata maksud yang tak sah tu adalah tak sah kalau banyak. Banyaknya bulu kucing tu. Jadi jangan budak sekarang suka marah mufti je kerjanya kan. Jadi kita cakap yang tak boleh tu adalah sikit dan banyak. Tak perlu tanya berapa helai. Jangan tanya. Jangan jadi macam Bani Israel, suka tanya perkara yang simple macam tu. Sebab apa? Tanya-tanya tu boleh jadi memberatkan agama. Dah letak esok 3 helai dah payah pula. Dah letak 5 helai bantah lagi. Maka sikit, ulama kata sikit dan banyak, ikut huruf. Kalau kita rasa benda tu memang banyak, maka jangan buat solat, bersihkan, hilangkan daripada bulu kucing, barulah buat solat. Jadi itu saja untuk malam ni, insya-Allah. Moga-moga kita diberi keberkatan, kefahaman ilmu agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Next nanti kita sambung dengan tajuk 21. Tadi tajuk ambil harta secara batil. Tajuk yang ke-21, tajuk dia mencuri. Tajuk dia sama juga, tapi Imam Zahabi bahas daripada sudut hukuman hudud, hukuman hudud dalam Islam. Jadi itu saja untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Qul rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus